Itu yang ingin sama-sama kita bincangkan berkenaan dengan isu kos sara hidup masyarakat di bandar terutamanya kerana dilema dan belenggu antara yang utama adalah berkenaan dengan pemilikan rumah ataupun pemilikan kediaman di bandar dan memberi tumpuan juga kepada belia yang baru berkahwin dan pendapatan RM3,000 ke bawah. Ini yang disebut sebenarnya untuk memudahkan mereka membeli rumah, tidak lagi menyewa, dan ia diperkenalkan di bawah program bantuan kerajaan yang terbaru untuk mengatasi atau menangani isu-isu kos sara hidup. Jadi untuk menjawab lebih lanjut dan juga lebih jelas lagi, kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Abdul Rahman Dahlan, Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Apa khabar, Datuk? Khabar baik, terima kasih kerana menjemput saya datang ke RTM pagi ini. Ya, terima kasih juga kerana bersama kami. Baik, pertama sekali mungkin kita ingin tahu dari kajian kementerian sendiri, sejauh mana, seberat mana sebenarnya isu kos sara hidup telah mempengaruhi keupayaan masyarakat di bandar dalam pemilikan rumah sekarang ini? Memang ada kebimbangan di kalangan rakyat bahawa di bandar-bandar besar terutamanya itu rumah-rumah, harga rumah sedang meningkat naik. Dan ini adalah fenomena yang banyak berkait dengan bukannya tindakan kerajaan tetapi juga kerana faktor permintaan dan penawaran ataupun demand and supply. Lebih ramai rakyat Malaysia sekarang ini mempunyai pendapatan yang lebih baik, maka sudah tentu mereka ingin merdeka daripada keluarga mereka dan cuba untuk memasuki pasaran membeli rumah. Dan ada tekanan di kawasan-kawasan tertentu yang menyebabkan harga rumah naik. Dan kita bagi pihak kementerian dan juga kerajaan, kita memang memberikan banyak dasar baru yang boleh membantu rakyat kita di kawasan bandar dan pinggiran bandar dan juga di kawasan-kawasan luar bandar untuk menikmati rumah yang lebih mampu milik. Ya, ini yang ingin rakyat tahu dengan lebih jelas lagi sebenarnya, YB Datuk, ya, berkenaan dengan bantuan oleh pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Datuk sendiri untuk mengurangkan kos sara hidup yang dilihat ataupun diperkatakan menjadi satu beban yang besar kepada rakyat sekarang ini. Apa bentuk program yang sedang dilaksanakan yang akan diberi tumpuan oleh kementerian dan juga bagaimana pula status program yang telah pun dilaksanakan lebih awal, contohnya seperti Prima dan sebagainya? Saya ingin memulakan menjawab persoalan itu dengan mengambil kira pendekatan yang amat berhormat Perdana Menteri. Saya melihat sewaktu saya menjadi Menteri Perumahan ini, salah satu perkara yang saya lihat dari segi pendekatan yang amat berhormat ialah beliau banyak menumpukan tentang isu perumahan. Kalau kita tengok dari dulu sampai sekarang, contohnya sewaktu beliau menjadi Menteri Pelajaran, kuotas guru itu menjadi satu fokus utama di dalam Kementerian Pelajaran. Kemudian beliau menjadi Menteri Pertahanan. Begitu juga barracks tentera itu diberikan penekanan yang cukup besar. Dan apabila menjadi Perdana Menteri, antara lain yang mula dibuat ialah mewujudkan Prima, satu badan agensi kerajaan persekutuan yang dipertanggungjawabkan untuk menyiapkan rumah 500,000 unit setahun bagi kumpulan rakyat yang berpendapatan sederhana di antara RM3,000 hingga RM7,500 sebulan. Kerana kumpulan inilah yang selalunya banyak di bandar tetapi tidak mendapat pembelaan yang sewajarnya daripada kerajaan ataupun agensi-agensi perumahan. Sudah tentu kita ada satu projek penumpuan yang khusus kepada rumah kos rendah di bawah Jabatan Perumahan Negara dan juga kota-kota yang telah dikenakan oleh kerajaan negeri, maka kumpulan itu dapat diberikan penekanan yang mencukupi. Tetapi setelah kita membuat kajian, kita dapati kumpulan yang berpendapatan sederhana dan sederhana rendah di antara RM3,000 hingga RM7,500, mereka juga mendapat tekanan yang cukup kuat di bandar-bandar dengan kos sara hidup yang meninggi. Tetapi sebab itu kerajaan membuat penegasan bahawa Prima itu harus diwujudkan untuk kumpulan ini. Dan selepas itu kita juga mempertingkatkan lagi jumlah peruntukan yang diberikan untuk PPR, iaitu lebih kurang RM1 bilion tahun ini. Baik, ini juga menjadi persoalan sejauh manakah ia sampai
kesasarannya, Datuk? Maknanya, adakah rakyat benar-benar gembira dengan pelaksanaan program seperti ini? Contohnya mungkin kemudahan perumahan yang disediakan menerusi Prima, ia mungkin juga bergantung kepada lokasi penempatan itu. Bagaimana mereka juga boleh betul-betul hidup di bandar dan menikmati kemudahan yang disediakan ini. Ya, lokasi itu penting. Sebab itu Prima dalam usahanya untuk mewujudkan rumah mampu milik di kalangan middle class ini telah pun turun ke bawah dan meminta kerajaan-kerajaan negeri menyediakan tanah-tanah yang sesuai, tanah-tanah yang tidak digunakan untuk diberikan kepada Prima supaya dibangunkan rumah-rumah yang sampai RM300,000 ini. Jadi mereka telah pergi ke seluruh negeri-negeri dan meminta supaya kerajaan negeri menyediakan tapak. Dari segi sama ada mereka yang diterima itu berkelayakan atau tidak, kita memang mempunyai kelayakan-kelayakan yang tertentu. Sudah tentu lembaga hasil dalam negeri yang boleh memberikan pengesahan sama ada seorang itu mempunyai pendapatan RM3,000, RM5,000, RM10,000. Itu akan menjadi satu pusat rujukan kita. Dan sudah tentu juga kita akan meneliti latar belakang mereka untuk memastikan yang betul-betul layak mendapatkan rumah Prima, My Home, PPR dan banyak lagi program-program perumahan kos rendah dan sederhana rendah yang kita buat sekarang ini. Ya, antara yang menarik perhatian tentu saja My Home dan juga perumahan pencawat awam satu Malaysia. Ya, Datuk, mungkin boleh dikongsikan dengan kita sebenarnya apa yang ditawarkan menerusi program ini? Kerajaan seperti mana yang saya katakan tadi, cuba untuk membuat pengkhususan. Kalau Prima itu dikhususkan kepada mereka yang mempunyai pendapatan bulanan di antara RM3,000 hingga RM7,500. Kita juga ada satu penekanan yang khusus untuk yang mereka berpendapatan RM3,000 ke bawah, iaitu My Home. Dan juga projek perumahan rakyat PPR yang mana di bawah Jabatan Perumahan Rakyat, Perumahan Negara di bawah Kementerian saya. Pada masa yang sama kita juga faham bahawa ada satu lagi golongan fokus yang perlu diberi perhatian, iaitu golongan pencawat awam. Dan sebab itu PPA 1M, banyak sangat 1M ni. Tapi PPA 1M iaitu projek perumahan awam, projek perumahan pencawat awam satu Malaysia itu dikhususkan kepada mereka yang bekerja dengan kerajaan. Dan semuanya itu akan disubsidikan dengan jumlah yang cukup besar. Contohnya My Home ini, projek yang baru kita lancarkan ini, program ini, apa yang kita buat ialah kita meneliti negeri-negeri, setiap negeri mempunyai kadar rumah kos rendah, maksimum. Contohnya kalau negeri, saya ambil contoh sajalah, katalah negeri Perak contohnya, kalau kos rendah itu dianggap sebanyak RM50,000 ke bawah. Maka itu definisi kerajaan negeri. Kalau dia RM50,000 ke bawah, kalau ada pemaju perumahan yang menawarkan rumah pada harga RM80,000 sebuah, maka apa yang kita maklumkan kepada pemaju itu ialah untuk memohon menjadi pemaju yang mempunyai kuota My Home, dan RM80,000 rumah tadi yang lebih besar, yang lebih berkualiti itu boleh ditawarkan kepada rakyat dalam harga kos rendah iaitu RM50,000. Bermakna RM30,000 lagi akan kita subsidikan, dan itu akan memberi kelebihan yang berbagai. Selain daripada memastikan rumah yang RM80,000 yang bukan kos rendah itu dapat diturunkan harganya kepada RM50,000, pembeli juga dapat membeli rumah yang agak besar daripada biasa. Dan yang ketiganya ialah RM30,000 itu boleh dijadikan down payment untuk membeli rumah. Jadi kita dapat membantu pembeli untuk menyelesaikan banyak isu sekaligus. Dan mungkin ini akan membawa kepada cara kita memikirkan bagaimana kelayakan dapat dinilai, dapat diberikan kepada pemohon ini sebenarnya, Datuk. Kita sudah ada satu database pengkalan data, ya, BRIM contohnya. BRIM adalah satu BRIM 3.0 sekarang ini. Sejak 2-3 tahun ini database itu sudah ada dalam pegangan kerajaan, dan itu mungkin salah satu daripada pusat rujukan kita, iaitu mereka yang berada dalam BRIM itu RM3,000 ke bawah
sudah tentu layak untuk memohon rumah-rumah yang dikategorikan sebagai My Home ini. Okey. Saya telah diberikan komitmen oleh Perdana Menteri, jika program ini berjalan lancar, beliau akan meneruskan bajet sebanyak 300 juta ringgit untuk My Home ini selain daripada PPA 1M. Projek perumahan rakyat contohnya tahun ini saja kerajaan Perdana Menteri telah menaikkan sampai 1.046 bilion ringgit untuk tahun ini sahaja. Komitmen kerajaan sudah cukup besar untuk memastikan bahawa kos kehidupan di kawasan bandar ini dapat dikekang. Ya, kita melihat dasar, melihat polisi dan juga usaha pelaksanaannya yang kelihatannya sejajar juga dengan pergerakan kita ingin menuju ke arah negara maju. Tapi mungkin juga boleh kita membicarakan tentang plan ataupun perancangan Kementerian Datuk khususnya untuk mewujudkan perumahan yang mengumpulkan masyarakat secara bersepadu di satu-satu tempat. Kita melihat konsep UTC contohnya yang memberikan semua jenis kemudahan di satu tempat sebegitu. Dan mungkin juga kalau kita ada satu bentuk perumahan baru yang mungkin ada dobinya dekat situ, ada nurserynya dekat situ yang memang telah disyaratkan perlu dibangunkan secara bersama sejak awal lagi, ia juga boleh mengurangkan kos sara hidup rakyat, Datuk, ya, perancangan kementerian sendiri. Contohnya macam projek perumahan rakyat, kita pastikan dalam skim-skim PPR ini mempunyai deretan kedai, supaya ada dua isunya. Satu, untuk memberikan kemudahan kepada penghuni PPR itu sendiri, tetapi yang kedua, kita sudah mencari jalan bagaimana dengan menawarkan rumah ini, kedai-kedai dalam skim PPR ini dapat membantu untuk mengumpulkan dana bagi penyelenggaraan skim tersebut. Kerana kita tahu PPR ini kalau dah sudah sampai 5 tahun ke atas, keadaannya agak menyedihkan kerana tidak ada cukup wang ataupun dana untuk menyelenggara skim-skim ini. Jadi apa yang kita boleh buat, kita sedang memikirkan banyak cadangan. Ada juga terdapat cadangan untuk katalah 1-2 tingkat yang terbawah dalam PPR itu kita buka untuk dijadikan motel kos rendah dan dana yang dikumpulkan itu boleh digunakan khusus untuk penyelenggaraan PPR itu. Saya setuju, Rina. Kita kena pastikan bahawa kalau ada kedai-kedai di situ akan memberikan keselesaan dan juga dapat mengurangkan kos tidak payah pergi keluar untuk membeli barangan seharian. Ya, ya. Dan tentu saja bila kita bercakap tentang perumahan untuk rakyat kan, ada juga persepsi tertentu tentang keadaan seperti yang Datuk sebutkan apabila selepas usianya bertahun-tahun dan sebagainya, dan isu-isu lain seperti masalah sosial dan sebagainya di kawasan tersebut. Adakah ini diberi perhatian juga kerana kita tahu walaupun dari segi seni binanya saja ataupun lokasinya saja itu pun sudah banyak mempengaruhi kewujudan tempat itu dari awal lagi sudah boleh mempengaruhi bagaimana persekitarannya 10 tahun lagi selepas itu. Saya sudah meminta kerajaan negeri kalau boleh sediakan kawasan tapak perumahan PPR ataupun My Home supaya ianya dekat dengan aktiviti ekonomi. Dan kita kerana mereka ini dari kalangan orang yang berpendapatan rendah atau sederhana rendah, maka kita sediakan lokasi yang jauh di pinggiran bandar yang menyebabkan susah untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Sebab itu juga akan menyebabkan kos kehidupan mereka tinggi sebab perjalanan ke tempat kerja itu jauh. Jadi yang pertamanya lokasi mesti sesuai seperti mana yang Rina katakan tadi. Yang keduanya sistem pengangkutan mesti ada. Jangan bagikan saya tapak tanah yang mana bas pun tak pergi. Jadi kita mahu ada pengangkutan ke situ dan yang lebih penting ialah untuk memastikan bahawa tanah itu, lokasi itu amat penting. Saya memuji kerajaan negeri Sabah sebab baru-baru ini sanggup mengorbankan sebidang tanah yang agak mahal, hampir mencecah 30 juta ringgit untuk dibuat projek perumahan rakyat di tengah-tengah bandaraya Kota Kinabalu. Dan tujuannya ialah untuk memberikan mereka yang tinggal di situ peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Sebab ini adalah tugas kita, bukan saja untuk memberikan keselesaan kehidupan, tetapi juga memastikan mereka itu ada akses kepada pekerjaan. Baik, dan antara faktor utama yang dikatakan mempengaruhi kos
harga perumahan dan harga hartanah itu sendiri adalah berkenaan dengan spekulasi. Jadi mungkin juga langkah kementerian, langkah kerajaan untuk mewujudkan perumahan sendiri sedikit sebanyak terkena juga ataupun dipengaruhi juga dengan perkara-perkara sebegini. Bagaimana Datuk dan kementerian Datuk sebenarnya mengambil langkah yang efektif untuk mengatasi perkara seperti ini? Ini adalah masalah yang menyebabkan harga naik, harga rumah naik. Dan mereka yang membuat spekulasi di dalam industri ataupun hartanah ini sepatutnya tidak berbuat demikian. Kalau ada duit, jangan melabur atau secara spekulasi dalam industri perumahan. Masuklah dalam bursa saham. Saya minta kalau boleh di negara kita di Malaysia ini, rumah bukan lagi satu perkara yang privilege, ya. Dianya adalah satu tuntutan dan ramai lagi yang tidak mempunyai rumah. Sebab itu kita pastikan bahawa DIBS ataupun pembelian rumah dengan mengaitkan dengan banyak barangan, seperti ada orang yang menawarkan rumah dengan kereta sekali. Ada pula yang membeli rumah sampai 3-4 buah sekaligus, dan ini menyebabkan bekalan penawaran rumah berkurangan. Sebab itu kita wujudkan RPGT ataupun cukai hartanah, cukai keuntungan hartanah. Kalau Rina beli rumah yang ketiga dan kemudian menjualnya, kita akan tax 30% keuntungan Rina. Jadi supaya mengurangkan keinginan Rina untuk membeli rumah yang nombor 3, nombor 4. Yang keduanya ialah untuk memastikan bahawa pembelian secara berkelompok ini, apa yang dipanggil investors club. Kadang-kadang mereka datang 10 orang, 20 orang, 30 orang, pergi ke pejabat pemaju perumahan dan mereka bolot satu tower, satu tower kondominium ataupun sederet rumah dengan mendapatkan diskaun yang banyak, dan kemudian memegangnya hanya untuk seketika, lepas itu menjualnya semula ke dalam pasaran dengan keuntungan yang jauh lebih banyak. Sudahlah mereka mendapat diskaun sampai 20%, kemudian mereka jual lagi ke dalam pasaran dengan mendapat 20% lagi keuntungan. Jadi ujungnya 40% keuntungan mereka. Tapi ini menyebabkan penawaran rumah itu berkurangan dan menyebabkan harga akan naik. Selain daripada itu, kita juga mengekang pembelian rumah 500,000 ke bawah oleh warga negara asing, supaya stok rumah itu hanya dapat dibeli oleh rakyat Malaysia. Jadi negara kita, kerajaan kita prihatin terhadap isu-isu yang ada kaitan dengan perumahan ini, kerana ini juga adalah kos yang terbesar dalam kehidupan kita. 1/3 daripada pendapatan kita bulanan itu dibelanjakan untuk isu-isu perumahan atau pembayaran rental ataupun pinjaman perumahan. Ya. Bagaimana pula dengan inisiatif kerajaan kepada pemaju perumahan sendiri untuk membangunkan kediaman yang mengikuti ataupun sekurang-kurangnya menyokong dasar kerajaan? Kalau kita lihat, pernah juga ada pemaju perumahan yang mengambil inisiatif untuk membangunkan unit kediaman khas untuk Bumi Putra contohnya, untuk menyokong dasar pemantapan ekonomi Bumi Putra dan sebagainya. Dan selain daripada itu, apa lagi, Datuk? Satunya, kalau mereka membuat rumah, rumah yang paling murah pun mesti ada 3 bilik. Okey. Itu sudah pasti wajib. Tidak boleh lagi membuat rumah untuk 2 bilik. Kecuali kalau rumah itu dikhususkan untuk orang bujang. Keduanya ialah petak letak kereta yang mencukupi. Kalau dulu kita dengar orang bergaduh pagi-pagi nak keluar ke pejabat, kemudian ada seorang lagi parking di depan, double parking. Sekarang ini kita pastikan PPR itu bukan saja one to one, satu unit satu petak kereta, tapi kita kadang-kadang memastikan 1.5 petak kereta untuk satu unit, supaya memberikan keselesaan kepada mereka yang berpendapatan rendah. Yang keduanya ialah kota. Sudah tentu kita masih meletakkan kota kos rendah, kos sederhana rendah kalau pemaju-pemaju ini ingin membangunkan perumahan mereka. Dan yang ketiganya memastikan OKU, mesti ada unit OKU, mesti ada unit untuk PPR, mesti ada rumah transit, iaitu fokus kita untuk keluarga baru, anak-anak muda yang baru berkahwin, mempunyai pekerjaan. 10% daripada PPR itu dikhususkan untuk mereka supaya mereka dapat memulakan kehidupan dengan lebih selesa dan tidak memerlukan kos yang terlalu tinggi. Banyak yang kita buat.
Saya kira pemaju perumahan juga harus kita galakkan untuk membuat rumah-rumah kos rendah dan juga sederhana rendah dengan memberikan insentif seperti My Home tadi. Kita bagi tahu, okey, buat rumah RM80,000, tak apa, itu untungnya lebih sedikit daripada kos rendah, tapi kerajaan masuk dan memberikan RM30,000 kepada pembeli untuk membeli rumah yang RM80,000 tadi. Jadi semua orang dapat mendapat kebaikannya. Jadi kita prihatin dalam soal ini, dan saya faham keinginan rakyat untuk mendapatkan rumah yang mampu milik ini amat tinggi dan kerajaan komited untuk membelanjakan wang yang begitu banyak setiap tahun. Tahun ini saja saya membelanjakan saya kira hampir RM1.5 bilion untuk tujuan tersebut, dan saya ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey. Kalau kita lihat Datuk juga di kebanyakan negara maju, mungkin juga disebabkan kos sara hidup dan juga kos kediaman seperti yang kita sedang hadapi sekarang ini, kebanyakan mereka bergerak ke arah pembentukan masyarakat menyewa. Mereka menyewa dan ia mungkin boleh mengelakkan terus isu kediaman masuk dalam belanjawan kita setiap bulan ataupun perancangan masa depan kita dari satu sudut, tapi dari sudut yang lain ia tidak lagi menjadi satu bebanan yang besar kepada rakyat untuk tinggal dalam kediaman yang lebih baik. Adakah kita juga menuju ke arah itu, Datuk? Kalau kita lihat keadaan sekarang. Saya kira itu adalah satu option yang cukup menarik. Ramai orang tidak suka menyewa ini, tetapi pada saya ia memberikan satu kebebasan, ya. Pertamanya, bayangkan kalau kita membeli rumah di Selayang, kemudian kita berpindah kerja ke Ampang. Okey. Kan itu juga cari satu polemik kepada kita, ya. Tetapi kalau kita menyewa, sudah tentu kita lebih fleksibel dalam menentukan kalau ada pekerjaan yang lebih baik di Ampang ataupun di Shah Alam, sudah tentu kita boleh menyewa di Shah Alam. Yang keduanya ialah kalau kita menyewa, sudah tentu kita tidak perlukan wang permulaan, ya, permukaan itu ataupun deposit. Dan kalau kita ada RM30,000 untuk membeli depositnya itu, duit itu boleh dilaburkan dalam pelaburan yang lain yang juga boleh memberikan pulangan kepada kita. Dan selalunya komitmen rental ini, sewa ini jauh lebih rendah daripada komitmen untuk membayar rumah dalam pinjaman bank. Jadi rental ini, kalau di negara luar, di negara-negara yang maju, industri perumahan yang menyewa ini adalah satu industri yang besar dan tidak dilihat sebagai satu kelemahan. Kita di sini kita mahukan rumah. Ya. Walaupun kita tidak mampu kadang-kadang untuk membeli rumah. Jadi jangan abaikan option ataupun peluang untuk menyewa, kerana itu juga memberikan kebebasan sedikit kepada kita dan kita tidak payah, kalau tak terbayar sewa rumah contohnya, tidaklah begitu memudaratkan daripada tidak dapat membayar pinjaman bulanan kerana kita terpaksa keluar daripada rumah tersebut dan terpaksa melelong rumah tersebut. Kemudian kita ada fleksibel, kalau kita perlukan rumah yang lebih besar, kita pindah. Jadi kalau rumah itu sendiri yang dimiliki oleh diri sendiri, sudah tentu kita susah untuk berpindah randah. Ini ada flexibility dan saya harap rakyat Malaysia tidak melihat menyewa itu sebagai satu fenomena yang tidak sehat ataupun menunjukkan yang kita tidak berupaya. Saya rasa orang kaya juga ada yang menyewa kerana duit yang sepatutnya dibeli untuk rumah itu lebih baik dilaburkan dan mendapat pulangan daripada pelaburan tersebut. Baik, kita juga ingin tahu sebenarnya, mendapatkan gambaran sedikit berkenaan dengan perancangan kementerian dalam mungkin jangka masa 6 tahun lagi untuk kita mencapai tempoh wawasan 2020 secara literalnya, kerana itu tarikh untuk kita sampai ke tahun tersebut dan mungkin selepas itu misinya lebih panjang, lebih jauh lagi, Datuk, ya. Dalam masa yang terdekat ini, apa yang termasuk dalam senarai keutamaan, Datuk? Sudah tentu kita teruskan usaha kita yang ada sekarang ini kerana kita belum lagi dapat memberikan peluang untuk mendapatkan perumahan untuk semua rakyat. Saya difahamkan untuk kategori kos rendah dan juga sederhana rendah ini ada lebih kurang 1 juta permintaan di situ. Sebab itu kita fokuskan 1 juta untuk 5 tahun ini. Prima sendiri 500,000. Tapi saya ingin mencari pendekatan-pendekatan baru di mana kita boleh membina rumah mungkin dalam bentuk yang lebih kecil, kerana sekarang ini kalau trend di Bangkok, Jakarta, Singapura, Hong Kong, orang lebih suka rumah yang lebih kecil saiznya kerana mereka tidak perlu membersihkannya dengan susah dan mereka juga selalunya makan di luar.
Jadi dan kos itu rendah. Jadi mereka hanya balik untuk tidur dan berehat hujung minggu. Itu pun hujung minggu selalunya berkelah, keluar melancong di lokasi-lokasi yang terdekat. Jadi rumah bukan lagi menjadi satu rumah yang perlu kita duduk setiap masa, tetapi lebih kepada tempat untuk berehat. Jadi mungkin trend yang akan berlaku ialah di Kuala Lumpur juga rumah yang selesa tetapi bersaiz yang kecil. Dengan pengurangan kos boleh dibuat di situ dari segi saiznya, dan juga unit keluarga yang kebiasaan kalau kita lihat di bandar-bandar besar pun Anak memang pun tak begitu ramai. betul. Kalau saya, keluarga saya 7 orang adik-beradik. Tapi saya sendiri hanya ada 3 orang anak, dan unit rumah itu, unit keluarga itu makin lama makin kecil, dan sudah tentu kehendak mereka itu tidaklah memerlukan rumah yang begitu besar. Kalau kita ingin menyebut negara-negara yang mungkin merupakan negara maju bandaraya di ASEAN ataupun di Asia yang ingin kita berikan contoh bagaimana cara mereka mengendalikan isu perumahan mereka, dan boleh dapat kita jadikan model contohnya ataupun template, bagaimana? Ada yang boleh Datuk namakan? Singapura mempunyai satu pendekatan yang cukup baik, iaitu melalui housing board dia, lembaga perumahan mereka. Tetapi Singapura hanyalah sebuah negeri yang kecil. Kita juga ada masalah sedikit, walaupun saya anggap itu sebagai cabaran. Kita terlalu banyak sangat agensi yang terlibat dalam pembinaan rumah di negara kita ini. Kalau di peringkat agensi persekutuan saja, kita ada SPNB, kita ada Prima, kita ada PPR, kita ada UKAS, kita ada 1MDB, apalagi Felda, tabung haji, semua nak buat rumah. Dan kadang-kadang oleh kerana mereka ini terletak dalam kementerian-kementerian yang berasingan, saya sebagai Menteri Perumahan, kadang-kadang dasar kita itu memakan masa untuk diselaraskan. Dan mungkin dalam tahun-tahun yang mendatang ini, kalau Kementerian Perumahan itu sudah mantap dengan segala kepakarannya, bukan saja memfokuskan kepada kos rendah, tetapi medium kos rendah dan juga yang kos tinggi itu, insya-Allah kalau kita boleh masukkan semua dalam kementerian ini, akan dapat memberikan sedikit kebaikan kerana ia dapat diselaraskan dengan lebih teratur di masa yang akan datang. Saya kira bukan sekadar ia rumit di peringkat persekutuan, tapi juga kepada rakyat yang mungkin kurang arif juga, kurang mahir juga untuk tahu ke mana mereka harus dapatkan bantuan ataupun sokongan ini. Saya sebenarnya satu lagi untuk beberapa bulan yang akan datang ini, saya akan hadir dalam mesyuarat joint management bodies, kalau ada kondominium, taman perumahan yang ada mempunyai persatuan-persatuan penduduk yang ingin menjemput saya datang untuk hadir dalam mesyuarat mereka, mendengar isu-isu mereka itu, saya alu-alukan. Saya akan datang, tapi saya tak mahu mempengerusikan mesyuarat tersebut. Saya hanya datang sebagai Menteri Perumahan dan memerhati apa yang saya boleh bantu kepada persatuan-persatuan penduduk yang mengadakan mesyuarat tahunan ataupun mesyuarat bulanan mereka. Okey, saya kira ini pembaharuan yang sangat menarik sebenarnya yang ingin Datuk lakukan. Terima kasih Datuk kerana bersama kami hari ini. Terima kasih, Rina. Yang berhormat Datuk Rahman Dahlan, Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, bersama dengan kita bercakap tentang isu kos sara hidup dan juga isu-isu berkaitan dengan perumahan di bandar yang mungkin boleh membantu pemahaman rakyat.